Okey kelas, kita teruskan lagi cara untuk menyelesaikan persamaan linear. Okey, kali ni kita punya case, okey, bila dia bagi persamaan linear itu serentak dalam dua pemboleh ubah. Apa yang dimaksudkan dengan serentak? Okey, maksudnya ada dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, ada dua persamaan. Okey, so kalau kita tengok kat sini, dia ada tiga kaedah. Kaedah graf, okay, kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Okay, so kita akan go through untuk setiap kaedah. Tapi saya suka pada saya sukalah untuk saya gunakan yang pertama dulu adalah kaedah penghapusan. Okay, jadi saya ambil satu contoh. Okay, saya gunakan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okay, contoh ni ada dalam buku teks juga sebenarnya. Okay, saya gunakan X tambah Y sama dengan 7. 2X tambah Y sama dengan 12. Okay, maka ini adalah persamaan yang pertama. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Okay, so ingat kelas, kita gunakan kaedah penghapusan. Okay, pegang keyword dia. Keywordnya adalah hapus. Okay, bila hapus maksudnya kita akan jadikan sama ada X atau Y itu kepada kosong. Yang pertama sekali langkah kita. Okay, jadi sekarang kita tengok. Okay, bila awak dapat persamaan, atau awak dapat soalan, pastikan awak punya pemboleh ubah tu disusun sebaris. X dengan X, Y dengan Y. So atas bawah lah cantiknya. Okay, so bila awak susun macam ni, yang kedua awak tengok. Sekarang kita punya nilai yang dibawa oleh X adalah, bila dia tak tulis bukan kosong bila dia tak tulis maksudnya 1. Okay, Y pun bila dia tak tulis sebenarnya dibawa nilai 1. Ingat, bila dia tak tulis juga kuasa tertingginya adalah 1. Nah, sebab itu dia jadi persamaan linear. Okay, so sama juga macam the Y kat bawah ni, bila dia tak tulis dia membawa nilai 1. Okay, so sekarang macam saya cakap, kita pegang keyword hapus. Hapus maksudnya untuk kita jadikan dia kosong. Okay, so awak tengok sini, X 1, tapi yang bawa persamaan kedua X adalah 2. Tapi pada kita pergi pada pemboleh ubah Y, yang atas bawah dua-dua membawa nilai 1. So bila kita nak hapuskan, nak jadi kosong, awak tengok kat sini operasi tambah. 1 melalui operasi apa dengan 1 dapat kosong. Okay, of course kita pakai tolak. Okay, so tolak. Okay, kita tengok tolak. Okay, dan saya nak bagi tahu dekat sini, untuk kaedah ini dia cuma guna tambah atau tolak sahaja. Okay, so 1 tolak 1 sama dengan kosong. So habis. Maka kita pakai kaedah tolak. Bila 1 ni pakai tolak, maka semua sekali akan follow guna operasi tolak. Okay, so 1 tolak 2. Jawapan dia adalah negatif X. Betul? 1 tolak 2. Kalau awak tak reti nak kira macam mana, kalkulator boleh. Jangan masukkan X dalam kalkulator, terus kepada 1 tolak 2. Awak akan dapat jawapan negatif 1. Tapi macam saya cakap, bila dalam pemboleh ubah kita tulis, kita tak tulis 1 dekat depan. Kita faham sendiri, negatif X ini maksudnya nilai yang dibawa adalah 1. Okay, yang kosong ni dah habis lah. So sama dengan ni saling balik. Tengok kita tulis teknik penulisan kita sebaris. Okay, so 7 tolak 12. 7 tolak 12 berapa? 8, betul? Dia ke 7 tolak 12 8? Okay, 7 tolak 12 bukan 8. 7 tolak 12 adalah negatif 5. Okay, samalah macam saya cakap, kalau awak tak reti, awak tak mahir penolakan untuk positif negatif, awak boleh guna kalkulator. Tapi tak perlu masukkan ni nilai. So awak akan dapat dekat sini negatif X sama dengan negatif 5. So negatif X sama dengan negatif 5. Okay, dah siap ke belum? Belum. Okay, kenapa belum? Sebab mencari nilai, semua itu, semua pemboleh ubah itu mesti dalam keadaan positif. Tapi dekat sini, keadaan dia negatif. Okay, kita nak jadikan X ini positif. Macam mana boleh dapat negatif X? Dia adalah negatif 1 darab X. Sebab itu kita dapat negatif X. So, untuk kita lalukan sebelah sama dengan negatif, negatif 1, operasi dekat sini darab kan? Jadi lalu sebelah sama dengan, dia akan jadi bahagi. So X sama dengan negatif 5 bahagi negatif 1. Okay, so negatif sama dengan X sama dengan 5.
Sama juga kalau awak lemah, negatif 5 bagi negatif 1, macam mana nak tahu dia positif, negatif? Pakai je kalkulator. Ini untuk mengelakkan kita salah. Bukan saya menggalakkan guna kalkulator tu baik. Okay? Tapi bila kita tak pandai, kita tekanlah kalkulator. Sebab itu adalah jalan alternatif yang kita boleh guna untuk mengelakkan salah. Okay. Masih juga belum siap. Kenapa saya cakap belum siap? Okay? Sebabnya, daripada soalan, dia ada X dan Y. Kita baru jumpa X. Okay? Sekarang ni kita nak cari Y. Okay, langkah yang seterusnya adalah awak pilih persamaan mana yang awak nak, yang pertama atau yang kedua. Okay, kalau awak tanya saya suka persamaan pertama sebab dia ringkas. X, Y ni ringkas. Okay, kalau X ni kita ada 2, tapi yang ni X ni 1, Y ni 1. Okay, salin balik. So, X tambah Y sama dengan 7. Dan gantikan nilai. Apa nilai X yang kita dapat? 5. So, gantikan X kepada 5. 5 tambah Y sama dengan 7. Okay. So, dapat 5 tambah Y sama dengan 7. Saya nak Y sahaja. Maka, kita pindahkan 5 ke sebelah kanan. Okay. 5 ini, bila dia tak tulis, dia membawa nilai positif. So, positif, dia lalu sebelah sama dengan, dia akan jadi negatif. So, 7 tolak 5. Maka, Y sama dengan 2. Barulah kita dapat jawapan akhir. X sama dengan 5. Y sama dengan 2. Baru siap. Okay, macam tu kelas. Okay. So, bila awak nak guna penghapusan, pilih yang mana untuk kita hapuskan. Okay, sekejap lagi kita akan tengok situasi soalan yang berbeza sikit. Okay, tapi kita masih menggunakan kaedah penghapusan. Okay. Okay, contoh yang seterusnya. Okay, kita pakai, ini berdasarkan soalan latih diri 6.3b, muka surat 141 lah, 1A. Okay, dia bagi soalan, dia kata selesaikan persamaan linear serentak berikut. Okay. Bila dia tak cakap menggunakan kaedah apa, awak bebas untuk menggunakan apa-apa kaedah yang awak tahulah. Okay, tapi disebabkan kita baru belajar menggunakan kaedah penghapusan, maka kita akan guna kaedah penghapusan. Okay, dia bagi Y sama dengan 3X tambah 1, dan yang kedua dia bagi X tambah Y sama dengan 16. Apa saya cakap berkenaan dengan menyelesaikan persamaan linear serentak? Okay, kita mesti susun. Okay, kita mesti susun X dan Y itu sebaris. Tapi adakah soalan ini disusun dalam bentuk sebaris? Tak. Maka kita kena tukar. Okay, jadi saya buat dulu yang dah cantik kan. X tambah Y sama dengan 16. Dah cantik lah kita susun. Dia dah bagi siap-siap, kita tulis balik je. So yang kedua, okay, sekarang ni Y sama dengan 3X tambah 1. Okay, kita nak 3X ni dipindahkan ke sebelah kiri. Okay, so bila kita pindahkan, dia akan jadi Y tolak 3X sama dengan 1. Okay. Positif 3. Bila lalu sebelah sama dengan, dia akan jadi negatif 3X. Okay. Dan awak tengok. Dekat sini, yang depannya X. Yang belakangnya Y. Tapi dekat yang atas, kita punya Y kat depan. So, kita susun balik. Kita rearrange balik. So, negatif 3X duduk depan. Tambah Y sama dengan 1. Confuse tak cikgu? Yang ini positif, yang tu negatif. Okay, so awak kena tahu, setiap operasi di depan nombor sebelum itu adalah milik dia. Okay, so negatif ini milik 3X. Okay, Y cikgu tak ada operasi. Dan awak kena tahu juga, setiap nombor yang ditulis dalam keadaan tiada negatif, dia sebenarnya membawa nilai positif. Sebab itu, Y dekat sini dia jadi tambah Y. Okay, sama dengan 1 kita kekal lah. Okay, tapi kenapa kita tak buat bentuk ni? Tak buatlah, susahlah kita nak tunjukkan. Kalau setiap kali penulisan kita nak tunjuk tambah Y sama, tolak 3X sama dengan 1. Sedangkan kita faham, Y itu bila dia tak ditulis, dia sebenarnya, dia tak tulis operasinya, dia sebenarnya membawa nilai positif. Okay, so sekarang dah sebaris, maka kita salin balik dekat bawah dia. So, negatif 3X tambah Y sama dengan 1. Okay, kelas. Apa yang kedua kita tengok? Kita dah tengok X sebaris, Y sebaris. Okay. So, sekarang ni Y dengan Y. Nombornya sama. Tapi X dengan X, adakah dia punya nilai sama? Tak sama. Yang ini 1, yang ini 3. Okay. Jadi, kita tak nak hapuskan X. Kita hapuskan Y. Lebih mudah. Sama juga. 1Y, 1Y. Ini positif. So, kita tulis kat tepi. Tambah atau tolak yang kita nak pakai. Okay. So, 1 kalau kita guna tambah 1 dapat 2. Kita tak dapat jadi kosong. Boleh ke guna tambah? Tak boleh. So, kita pakai Y tolak Y. Which is 1 tolak 1. Maka kosong. So, kita akan pilih tolak. 1 tolak 1. Maka habis kosong.
Okay. So, X tambah negatif 3X. Okay. Tambah pula, tolak. Okay. Kita tengok yang ni dulu dah senang. 16 tolak 1, 15. Okay, guys. So, 1 tolak negatif 3. Okay. Jawapan dia adalah 4X. Confused juga cikgu. Tak tahu macam mana nak tekan kalkulator benda ni. Saya cakap awak tekan je kalkulator. Okay. Saya tunjuk cara nak tekan kalkulator. Okay. Masukkan. Okay. X ini dia bawa nilai 1. Betul? So, tekan kalkulator awak 1. Okay. Lepas tu kita nak pakai operasi tolak. Tekan tolak. Lepas tu dekat negatif 3 ni. Dekat 3 ada negatif. So, negatif 3. Awak tekan je macam ni dekat kalkulator awak. Lepas tu tekan sama dengan. Dia akan keluar 4. Okay. So, kita akan dapat jawapan 4X sama dengan 15. Tapi dah siap ke belum? Belum. Kita nak X. Kita tak nak 4. So, X sama dengan 15 bahagi 4. Nah, okay. Okay. Sekarang ni kita dah dapat X, tapi kita belum dapat Y. So, macam mana dapat Y? Kita masukkan nilai. Okay. 15 per 4. Boleh ke kita kecilkan lagi? Dah tak boleh. So, kita ambil je lah sampai sini saja. Okay. So, kita masukkan dalam persamaan yang pertama lah. So, yang paling mudah. X tambah Y sama dengan 16. Okay. So, kita gantikan 15 per 4. Okay. Sama tambah Y sama dengan 16. Okay. Kita nak Y sahaja. So, 16 tolak 15 per 4. So, bila awak tekan kalkulator 16 tolak 15 per 4, awak akan dapat cepat Y sama dengan negatif 45 per 4. Okay. Okay, kelas. Saya nak bagi tahu dekat sini. Bila awak dah tekan kalkulator, biasanya dekat sini dia akan keluar perpuluhan. Okay, contohlah 0.002, 5 dan sekian-sekian. Okay, jangan ambil dalam bentuk perpuluhan. Tukarkan kepada bentuk pecahan. Kenapa saya galakkan lebih kepada pecahan? Sebab nilainya itu lebih, orang kata lebih accurate, lebih tepat. Okay, berbanding perpuluhan. Kalau awak ambil perpuluhan, bila kita menggantikan nilai nanti, kita tak akan dapat jawapan yang tepat. Okay, so sekarang ni kita masukkan nilai untuk dapatkan nilai yang lebih tepat. Okay, kelas?